Kebahagiaan yang hilang. Storytime dari followers. Assalamualaikum Nur. Panggil saja saya Puan N. Saya tak tahu macam mana nak mulakan cerita ini sebab ianya sangat rumit. Ianya berkenaan dengan perniagaan suami saya yang ditipu oleh partnernya. Juga cerita di mana suami saya mempunyai hubungan sulit dengan pekerjanya. Mula-mula saya tidak percaya kerana kami kerja bersama-sama. Tapi cerita lain pula yang berlaku di mana suami saya membuka company yang baru dikala company dengan partnernya dalam proses penutupan. Company yang suami saya baru buka ini adalah bersama dengan pekerja yang dituduh sebelum ini. Mereka membuka company ini tanpa pengetahuan saya sehinggalah saya dapat tahu daripada orang lain. Bila saya berhadapan dengan suami saya dan bertanya tentang perkara ini, dia mula menjadi marah dan kami bergaduh sehingga dia menyatakan tentang berpisah dan bercerai. Dia kata, kita duduk berasingan, saya buat apa saya nak, apa yang saya suka. Benda ini terjadi semenjak Januari 2021. Ianya sangat meremuk perasaan saya dan sangat mengecewakan. Saya dapat tahu dia tidak tidur di rumah, di mana ketika itu adalah pada masa COVID 2020 yang ada had pergerakan. Jadi saya duduk di kampung untuk menjaga kedua-dua ibu bapa saya yang uzur. Aktiviti suami saya bermula daripada masa ini. Saya akan balik masa hari Minggu kepada dia dan dia mahu hari lain saya di kampung. Pada mulanya, saya tak perasan benda-benda ini. Sampailah suatu hari saya rasa kenapa dia nakkan semua ini. Jadi, saya pasang GPS dalam kereta dia di mana saya boleh tahu di mana dia pergi. Menulis ini pun membuatkan saya rasa sangat sedih. Saya terpaksa berhenti sekejap untuk cool downkan diri saya sebab ianya adalah suatu cerita yang sangat panjang. For your info, saya ada berjumpa dengan pakar sakit jiwa, psychiatrist, tapi bila appointment kali kedua, saya tak pergi. Saya tak percaya pada suami saya lagi semenjak dia menyorokkan hal-hal daripada saya. Dia banyak menipu saya. Saya tak tahu sama ada dia ada hubungan sulit atau tidak. Mungkin dia dalam stres selepas ditipu partner dia sehingga menyebabkan hutang bermilion jumlahnya. Dia ada beritahu saya, dia terpaksa bermula daripada bawah dan pada umur yang dah tua ini untuk membayar segala hutang. Dan dia kata, ianya bukan senang. Saya faham. Tapi kenapa mesti nak sorokkan semuanya daripada saya? Bila saya berhadapan dengan dia pasal kerja dan di mana dia tidur, dia akan marah dan akan beritahu saya yang dia tengah fokus pasal bisnes. Hubungan kami makin teruk semenjak 2 tahun kebelakangan ini. Dia tidak pernah menyentuh saya dan bila tidur dia akan membelakangkan saya. Ini membuatkan saya fikir yang dia mempunyai hubungan sulit. Pada dia, partner dia yang bisnes baru ini adalah penyelamat dia. Realitinya, perempuan ini sponsor perniagaan baru ini yang mereka buat bersama. Pada saya, perempuan ini hanya menggunakan suami saya untuk kepentingan dirinya sendiri sebab suami saya mempunyai kepakaran dalam bisnes dan menaikkan sesuatu bisnes. Juga bisnes baru ini adalah di bawah nama perempuan itu. Ini membuatkan saya lagi tidak percaya kepada suami saya sebab ini adalah kali kedua ditipu oleh rakan perniagaannya. Dia terlampau lurus bendul, terlampau baik dan tak kisah punya orang. Jadi memang senang ditipu. Saya pernah lari dari rumah 3 kali. Tapi suami dan anak saya langsung tak cari saya. Lagi menyedihkan, anak perempuan saya pun tak pedulikan saya dan tak respect langsung saya sebagai ibunya. Lagilah saya jadi rasa gila. Saya rasa sangat keseorangan. Saya sungguh tak gembira walaupun ada perubahan sedikit pada suami saya, tapi saya dah tak percayakan dia. Apa saja dia buat, saya akan curiga. Sebahagian daripada diri saya mengatakan yang dia menipu dan menyembunyikan sesuatu daripada saya.
Setiap hari saya berdoa bila lepas solat, supaya kembalikanlah ya Allah keluargaku kepada aku ya Allah. Aku tak nak jadi janda dalam usia begini. Bila bergaduh asyik cakap cerai, itu saja yang terucap daripada dia. Dia adalah mualaf dan dia tak tahu perkataan ini tak boleh sewenang-wenangnya cakap begitu saja. Jadi untuk mengelakkan daripada semuanya berlarutan berjadi bertambah teruk, saya selalu mengambil langkah untuk berdiam diri saja. Tapi dalam hati saya, Tuhan saja yang tahu. Saya mengharapkan panduan dan semangat dan hilangkan perasaan saya yang terlalu overthinking ini. Apa perlu saya buat? Wahai pendengar semua, berikanlah saya kata semangat. Berikanlah saya panduan apa yang perlu saya buat dalam masalah yang membuatkan saya sangat-sangat sedih, runsing dan depresi ini. Terima kasih pada semua.